cadangan Romney untuk mengurangkan subsidi kepada channel kerajaan ataupun saluran TV yang tidak berbayar, iaitu yang milik kerajaan, iaitu PBS, untuk tidak diteruskan subsidi dan mendapat orang kata pun sanggahan ataupun Obama agak orang kata pun inilah pemikiran Republican terhadap perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat, dan pastinya menjadi trending semalam di internet dan sosial media. Pandangan Dr. Midin. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita lihat dalam konteks ini menarik ya. Dalam konteks ini menarik jika kita melihat budaya dan falsafah politik di Amerika yang sangat kuat bertunjangkan ideologi sebenarnya, yang sangat kuat bertunjangkan filosofi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau menarik untuk kita melihat Big Bird, percukaian terhadap Big Bird dan sebagainya, isu nama Donald Trump disebut dan sebagainya ialah untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang perbezaan ideologi, siapa yang dikatakan sebagai middle class, siapa yang dikatakan sebagai medium and small, siapa yang kita katakan sebagai big entrepreneur dan sebagainya. Bagi konservatif jelas bahawa bagi mereka, kepentingan mereka yang menyediakan peluang pekerjaan itu mesti itu perlu dijaga. Itu dijaga. Ini pada dia, ini dia punya data, ini base dia. Sedangkan bagi Obama pula, bagi Demokrat mengatakan bahawa kita mesti membina lebih banyak kumpulan ini, walaupun 5 orang, walaupun 3 orang, tapi dia penting yang kerana dia memberi peluang pekerjaan dan sebagainya, memperluaskan akses mobility itu. Dan dalam konteks ini saya melihat Obama akan mempunyai kelebihan. Kerana mengapa? Kerana kebanyakan tabung pengundi itu kita melihat berada dalam konteks golongan menengah. Dan golongan menengah ini sudah tentu merasai kehangatan percukaian dan persoalan yang lebih banyak, walaupun fakta dikatakan mainkan peranan penting, tapi persepsi juga kita lihat akan memainkan peranan. Ini kita boleh lihat dalam, saya rasa dalam apabila menjelang debat kedua dan debat ketiga, apabila sentimen yang melihat bahawa mereka yang kaya itu membayar cukai akan lebih kurang sama juga dengan mereka yang di bawah. Ini akan memberikan satu sentimen yang berbeza dalam perdebatan. Tapi saya ingin juga mendengarkan Haji Nazri bahawa apa yang meralatkan saya dalam konteks perdebatan ialah, bagi saya tidak ada satu keseimbangan yang jelas dalam ketiga-tiga perkara ini yang boleh dirungkaikan dengan satu polisi. Itu yang saya maksud saya ialah ketiga-tiga ini masih lagi cuba diterokai dengan satu formula yang berasingan untuk setiap satu. Walaupun Obama cuba dengan mengatakan middle class access leave itu akan memainkan peranan, tapi saya melihat masih lagi ketiga-tiga isu ini difragmentasikan menjadi 3 isu. Bukan cuba diketengahkan dengan, kalau kita mengatakan serampang bermata-mata polisi yang boleh menyelesaikan ketiga-tiga masalah. Sedangkan kalau kita lihat ketiga-tiga masalah ini adalah masalah yang dihadapi bersama. Employability akan berkait dengan percukaian, dan cukai akan berkait dengan kesihatan. Dan di sini yang saya katakan mengapa Obama agak tidak menyelah, kerana kegagalan beliau untuk menjelaskan terutamanya dalam konteks kesihatan. Health law. Kesihatan undang-undang. Kalau kita lihat berapa lama dia nak memperkenalkan dan bagaimana dia terpaksa melakukan kita katakan deal dengan Kongres dan sebagainya untuk undang-undang kesihatan itu lepas. Ini sebenarnya memberikan satu gambaran yang sangat negatif kepada golongan menengah. Malahan golongan menengah, saya rasa kebanyakan daripada mereka, daripada survey, semua lihat bahawa mereka sangat menyokong undang-undang ini, dan mereka agak kecewa apabila pentadbiran Obama terpaksa mengambil masa yang lama untuk memastikan bahawa kepentingan mereka dalam konteks kesihatan itu terjaga. Tentang Reform Law 2010 dan juga undang-undang kesihatan yang diperkenalkan Obama yang masih menjadi perdebatan hangat di Amerika Syarikat, dan ini menjadi poin besar kepada Romney semalam. Dan bagaimana Obama dapat meyakinkan golongan kelas menengah dan juga yang berada di kelas menengah bawah dan juga kelas bawah, memastikan bahawa apabila mereka mendapatkan rawatan di hospital, pihak insurans akan terus melindungi mereka. Jadi adakah itu akan dapat dibawa satu lagi ke tahap apabila mereka berjumpa pada perdebatan kedua? Saya melihat Obama akan pergi kepada healthcare dengan lebih kuat. Pertama, dia akan pada pendapat saya 2 strategi akan digunakan. Pertama, blame game. Blame game mengatakan bahawa ini akan berlaku
ini telah berlaku kerana Republican slow it down. The Congress dan sebagainya to shoot. Kedua, dengan lebih meyakinkan seperti yang saudara mengatakan bahawa kita memerlukan ini. Dan ini yang akan memastikan bahawa Amerika akan berubah untuk masa akan datang. Tapi pada masa yang sama juga, dalam kedua-dua itu saya rasa apa yang middle class Amerika mahukan ialah lebih kepada dalam konteks implementasi sekarang. Retorik pada saya retorik Obama menjadi pada fasa yang pertama. Bila untuk fasa yang kedua, people want to see action. Delivery. Dan dalam konteks ini saya rasa Obama akan berdepan dengan sedikit masalah kerana mengetahui juga politik Amerika konservatif akan melakukan apa saja untuk melengahkan pengenalan sebarang implementasi untuk memastikan bahawa retorik yang dijalankan itu tidak berjaya. Tidak berjaya dijadikan sebagai satu polisi walaupun polisi yang baik. Itu yang kita lihat. Dalam konteks ini saya melihat bahawa golongan menengah akan lebih memberi tekanan dan Obama akan menjawab tekanan itu dan dia mesti menjawab tekanan itu untuk memastikan bahawa kepentingan golongan menengah itu sentiasa terjaga dalam konteks Amerika. Melihat kata peningkatan poll semalam sekitar antara 51% untuk Romney, sebelum ini 46% dan juga Obama dan sekitar 56%, sebelum ini 49% dan juga persentage yang melihat Romney berjaya meyakinkan pengundi Amerika semalam sekitar 67%. Adakah pada perdebatan kedua pasukan di belah sebalik tabir Amerika, Presiden Barack Obama sudah bersedia untuk melihat isu-isu yang lebih mendasari dan juga menjadi makanan Obama, misalnya isu berkenaan national security, isu dasar luar, isu berkenaan Iran, Afghanistan dan sebagainya? Itu sebab itu saya katakan tadi, kalau kita melihat dalam 3 isu pertama ini sememangnya ini isu konservatif. Ini sekian lama ini makanan Republican favorite dia. Okey, tapi pada masa yang sama saya melihat dengan isu dasar luar. Paul Krugman saya rasa dalam kolomnya di NST minggu lepas memberikan satu analisis yang menarik untuk dasar luar dan bagaimana pada dia konservatif akan berdepan dengan masalah yang besar apabila bercakap tentang dasar luar kerana dengan jelas bahawa Amerika mesti menerima realiti dunia sekarang dan berubah. Obama dengan jelas menunjukkan bahawa Amerika berubah ke arah itu. Tapi pada masa yang sama juga saya melihat ramai yang penganalisa sudah mula melihat bahawa perkara yang pertama yang berlaku dalam debat yang pertama ini adalah satu testing ground untuk memastikan bahawa debat kedua menuju ke arah mana dan debat yang ketiga itu sebagai lead down. Seolah bagi mereka debat pertama ini mereka tidak mementingkan kemenangan bagi Demokrat. Tapi mereka hendak melihat argument. Dan bagi Republik ini sebagai satu lonjakan sedikit untuk mereka. Sudah tentu bagi Republican, bagi saya, bagi Republican debat pertama ini mati dan hidupnya Romney. Candidacy dia. Mengapa? Kerana dengan sliding down yang sebelum ini dan sebagainya, dengan rating dia yang semakin menurun. Debat ini berjaya menaikkan balik dan bagi saya dalam konteks presidential Amerika yang di mana sangat kuat dipengaruhi oleh media, sangat kuat dipengaruhi oleh rating dan survey, ini memberikan ruang untuk menghidupkan semula presidential election itu. Kerana jika kita lihat 4 tahun yang lepas, it's almost a gone case. Obama lead all the way. Dan saya merasakan bagi yang menganalisa politik itu kita sudah tahu siapa pemenangnya. Tapi tidak dalam konteks hari ini dan ini berjaya dalam konteks seperti yang saya katakan tadi dalam suasana di mana rating memainkan peranan, di mana survey memainkan peranan untuk menghidupkan semula peluang itu. Tapi itu tidak bermakna bahawa substannya kurang. Bagi saya seperti yang saya katakan substannya bagi Obama ialah untuk memastikan bahawa tahap yang kedua ini implementasi itu kuat dan saya melihat dalam debat yang kedua dan ketiga, Obama team akan lebih bercakap tentang implementasi rather than rhetoric. Kita nak bincang perkara itu, tetapi kita lihat juga kalau kita meninjau semula apa yang dilakukan oleh Obama sejak 4 tahun lalu, beliau agak orang kata pun masih mencari-cari tapak yang kuat untuk memastikan setiap apa juga polisi dan juga perancangan dapat dilaksanakan, tetapi ada halangan-halangan dengan kenaikan ekonomi yang tidak berapa bagus untuk Amerika dan masih bergelut di Eropah dan sebagainya dan dasar luar tentang di Timur Tengah misalnya. Obama berbeza sekali sejak beliau berucap di Kairo ketika 2 tahun lepas, tetapi hari ini berbeza. Jadi bagaimana ia boleh dilakukan dalam debat seterusnya dan juga pandangan umum terhadap Presiden Obama, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.